Wow, ini berita paling ditakuti oleh walaun dan juga oleh para pembangkang. Tidak sangka beberapa bulan, tidak sampai 2 bulan, 3 bulan, mereka menghina, mengejek Anwar Ibrahim. Sampai ada lagu berkaitan dengan penurunan nilai mata wang satu ketika dahulu. Mereka mengejek, mereka kata kerajaan ini dah muflis, kerajaan ini dah merudum ekonominya. Nampaknya semua yang mereka kata, mereka cakap itu seperti ludah yang terkena di muka sendiri. Ini apabila hari ini ringgit terus catat kenaikan selama 11 hari secara berturut-turut. Bayangkan. Dan pencapaian nilai ringgit pada hari kemarin telah pun yang paling terbaik sekali sejak 14 tahun yang lepas. Hari ini, hari yang ke-11. Secara berturut-turut kenaikan berlaku terhadap nilai ringgit Malaysia yang kini dianggap sebagai paling kukuh di Asia. Terus mendapat sokongan yang baik dan mengekalkan momentum meningkatnya selama 11 hari berturut-turut berbanding dolar Amerika Syarikat apabila pelabur memindahkan pelaburan mereka ke rantau Asia Pasifik berikutan data pekerjaan Amerika Syarikat yang lemah pada Jumaat lepas, kata penganalisis. Pada 8 pagi, ringgit naik kepada 4,4930 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4,4945 pada Jumaat yang lepas. Dilaporkan bahawa kadar pengangguran Amerika Syarikat melonjak kepada paras tertinggi dalam tempoh hampir 3 tahun, sebanyak 4,3% pada Julai berbanding 4,1% pada Jun. Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB, Kay Hian Wealth Advisor Muhammad Sadiq Jantan berkata, susulan data pekerjaan Amerika Syarikat yang lemah, hasil bon Amerika Syarikat merosot dengan ketara berikutan pelabur mencari jaminan dalam pendapatan tetap. Sehubungan itu, hasil perbendaharaan untuk tempoh 2 tahun mencatatkan penurunan yang ketara daripada 4,39% kepada 3,91% pada masa ini, merupakan paras terendah sejak Mac 2023 dan menyebabkan indeks dolar turun lebih 1% dalam satu hari. Selain itu, pendekatan yang cenderung untuk melonggarkan dasar monetari daripada Bank of England dan Reserve Persekutuan pada minggu lepas dijangka mengekalkan permintaan yang meningkat terhadap ringgit, kata bernama. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid percaya ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat dijangka bergerak ke arah paras sokongan semasa pada RM4.40. Oleh itu, beliau menjangka ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat akan berada antara 4,47 dan 4,48 hari ini. Pasaran bon Amerika Syarikat berada dalam sentimen positif, menunjukkan pemain menjangka penurunan mendadak untuk kadar dana FED. Sementara itu, ringgit diniagakan rendah berbanding sekumpulan mata wang utama dan bercampur-campur berbanding mata wang ASEAN. Yang merosot berbanding pounds kepada 5,7 daripada 5,72 pada Jumaat lepas, susut berbanding euro kepada 4,9 daripada 4,8. Sekian dulu untuk kali ini. Kita ucapkan tahniah kepada kerajaan ini kerana ringgit Malaysia terus catat kenaikan selama 11 hari berturut-turut. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah dengan keputusan terkini kerajaan ini akan menyebabkan Meta atau Facebook akan diharamkan di Malaysia? Hari ini sah pejabat Perdana Menteri menuntut Meta buat permohonan maaf secara terbuka. Pejabat Perdana Menteri PMO membidas wakil Meta hari ini. Berhubung penurunan hantaran Facebook oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, berhubung pemimpin Hamas Alairham Ismail Haniyeh. Pejabat Perdana Menteri PMO juga membuat beberapa tuntutan daripada Meta, termasuk permohonan maaf secara terbuka.
PMO berkata bahwa kenyataan Meta akan menyusul dalam masa yang terdekat. Saudara-saudara sekalian, ramai rakyat yang menuntut supaya Meta diambil tindakan serius kali ini. Mereka kata Meta sudah terlalu keterlaluan dalam isu ini. Meta seakan-akan sudah melawan kerajaan. Kata mereka, tanpa ada Meta, tanpa ada Facebook pun, negara ini masih boleh hidup. Tapi ada juga beberapa netizen yang menulis, tidak tahukah kita bahwa ramai yang bekerja kerana pelaburan Meta ataupun pelaburan Facebook. Tapi terpulanglah pada Anda. Mana satu yang betul, mana satu yang lebih tepat. Namun demikian kita harap masalah antara Meta dengan kerajaan ini dapat diselesaikan dengan segera. Dengan kata lain, jangan sampai ada yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Biarlah masalah ini diselesaikan dengan penuh kebijaksanaan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Seruan boikot Himpunan Solidarity, Perikatan Nasional PAS hianat dalam isu Palestin. Tulis oleh Ahmad Mursy. Tiada masalah jika kritik kerajaan, tetapi agak melampau bila ahli parlimen pembangkang berkempen memboikot Himpunan Solidarity di Bukit Jalil semalam. Ini pengkhianatan kepada perjuangan Palestin yang harapkan bantuan Malaysia sebagai kerajaan. Tiada negara seberani kerajaan Malaysia menyatakan pendirian tegas sepanjang perang terbaru ini. Pembangkang pertikai ketegasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berjuang isu Palestin sejak muda dan usaha kerajaan Madani, tetapi sewaktu kerajaan Tebukatap dahulu, mereka tidak lantang berjuang di peringkat antarabangsa. Pembangkang hanya jaguh kampung, menyeleweng fakta dan sebarkan penipuan termasuk guna surat layang menyorok di belakang imuniti parlimen. Pernah nampak Haji Hadi atau Muhyiddin kritik kuasa besar secara berdepan seperti Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Haji Hadi tanya lain jawab lain. Muhyiddin tiada PDF, tiadalah ucapan. Itu memang terbukti. Di mana kehebatan Haji Hadi dalam isu pembebasan Palestin dan di mana juga suara Muhyiddin dalam pembebasan Palestin. Seperti yang ditulis ini, Haji Hadi tanya lain jawab lain. Muhyiddin pula, kalau tiada PDF, tiadalah ucapan. Haji Hadi sebagai duta khas Timur Tengah tiada impak selain ambil sikap berkecuali dalam isu Timur Tengah. Gaji dan pencen bertaraf menteri tetap berjalan. Saya akui ada satu dua isu dikritik pembangkang ketika ini. Tetapi itu sudah dijelaskan berulang kali termasuk di kamar khas parlimen. Jika pembangkang tidak mau hadir, senyap lebih baik. Tak perlu hasut rakyat, memboikot kerana ini isu sejagat. Sepatutnya tunjukkan rakyat Malaysia ini satu ketumbukan kuat membantu Palestin. Ini zahirkan kotornya hati pemimpin Perikatan Nasional PAS bermain politik pula. Jika kelompok yang dakwa diri mereka terpaling Islam ambil sikap tikam belakang sewaktu kerajaan Madani bertegas isu Palestin dengan mengambil risiko, mungkin inilah punca kita masih gagal bebaskan Palestin. Saudara-saudara sekalian, semalam juga di dalam himpunan Bebaskan Palestin itu, ribuan peserta telah memberikan tepukan gemuruh saat Mat Sabu merayu di hadapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Klip video ucapan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu beredar di media sosial sejak pagi tadi. Dalam pidatonya pada Himpunan Pembebasan Palestin semalam, beliau membuat rayuan secara bersemuka pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar Perdana Menteri merapatkan hubungan dengan negara-negara Islam yang iktiraf Israel
dan mengajak mereka untuk memutuskan hubungan dengan negara Islam tersebut. Rayuannya itu disambut dengan tepukan gemuruh ribuan hadirin tanda sokongan. Wahai Perdana Menteri yang kukasihi, namamu begitu harum di seluruh dunia. Kamu berupaya membuat satu tata cara baharu di dunia. Rapatlah dengan negara-negara Islam dan iktiraf Israel. Tetapi ajak mereka putuskan hubungan dengan Israel, katanya lagi. Menurut Muhammad Sabu lagi, Anwar mempunyai keupayaan untuk berbuat demikian apabila berjaya memulihkan ekonomi Malaysia tidak sampai 2 tahun. Bantulah negara-negara yang bermusuh dengan Israel. Sebarang tindakan dari Israel jangan bimbang kerana Malaysia menerima sokongan dari rakyat Eropah, katanya lagi. Himpunan semalam adalah untuk menghantar mesej bahawa Malaysia mengutuk pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan kekejaman berterusan rejim Zionis. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Percaya. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terbukti Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaan yang ada sekarang ini bukanlah seperti yang dilaung-laungkan oleh pembangkang. Yang dilaung-laungkan oleh pembangkang itu lebih kepada hasutan dan lebih kepada fitnah. Ini kerana salah seorang mufti yang paling terkenal di Malaysia, yaitu Dr. Mazza, beliau mengakui kerajaan ini sahaja yang berani buat himpunan kutuk Israel secara terbuka. Bayangkan, Dr. Mazza, mufti Perlis, berani mengistihar, berani mengakui bahawa hanya kerajaan ini saja yang berani buat himpunan kutuk Israel secara terbuka. Makna kata, kalau ada orang kata mereka yang terpaling Palestin, itu hanya angkat bakul masuk bakul angkat sendiri, yaitu mengangkat atau sendiri membuat pengiktirafan, bukan orang yang iktiraf. Tapi kali ini mufti sendiri yang mengiktiraf. Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin mengakui hanya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sahaja yang berani menganjurkan himpunan mengutuk secara terbuka negara haram Israel. Beliau yang dikenali dengan panggilan Dr. Mazza itu berkata, walau apapun andaian dibuat pihak lain tentang himpunan pembebasan Palestin, kerajaan berani mengambil risikonya, terutama risiko dari negara luar. Kita hendaklah akui bahawa majlis seperti ini tidak dibuat setakat ini oleh mana-mana negara Arab, walaupun 5%, katanya. Hanya kepimpinan negara yang berani sahaja boleh menganjurkan acara seperti ini yang mengutuk secara terbuka negara haram yang dilaknat itu, katanya. Acara dan kenyataan terbuka seperti ini boleh mengundang reaksi lobi Yahudi di timur dan barat. Apapun andaian pihak lain, sama ada tujuan politik atau selainnya, risikonya tetap ada dan pihak kerajaan berani mengambilnya. Kebaikannya juga besar untuk pembentukan pemikiran dan sikap rakyat kita, katanya di Facebook malam tadi. Dr. Mazza antara individu dilihat hadir pada himpunan semalam menyertai ribuan lagi rakyat Malaysia bagi menyampaikan mesej bahawa Malaysia mengutuk pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan menyokong Palestin. Dr. Mazza percaya kita boleh berbeza pandangan dengan kerajaan dalam hal-hal lain, tapi tidak dalam hal ini. Sokongan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri ke-10 dalam isu ini hendaklah diberikan supaya nada tegas dan bantahan ini jelas sampai ke seluruh dunia, katanya. Tiada negara lain yang seberani ini dalam sikap terhadap isu Palestin. Alhamdulillah, kata Mufti Perlis itu lagi. Kata seorang tokoh gerakan Islam di Jordan ketika menasihati saya semasa usia 20-an dahulu, niat pemimpin baik atau buruk terserah kepada diri mereka. Namun, kebaikan yang jelas kelihatan kita ambil manfaatnya, ujar beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, laungan ribuan yang hadir
mendapat sambutan luar biasa di Axiata Arena. Lebih 10.000 orang yang hadir, walaupun telah diboikot oleh beberapa pemimpin daripada pembangkang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Secara pribadi saya terkejut apabila ada ajakan memboikot himpunan Bebaskan Palestin yang diadakan di Stadium Axiata semalam. Sangat mengejutkan bagaimana mereka sanggup mengajak orang ramai memboikot himpunan tersebut. Walhal himpunan itu ialah himpunan yang mana memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Dan yang lebih malang lagi, ianya turut dianggotai ataupun disertai oleh geng-geng pembangkang, termasuk Wan Ahmad Faisal. Beliau seakan-akan menganggap himpunan tersebut tidaklah benar, hanya benar apabila pembangkang yang buat. Menurut Norman Rizwan, Bersatu dan PAS macam budak-budak, hasut orang boikot himpunan Palestin. Pemuda Bersatu dan PAS berjuang untuk Palestin atau PAS. Hasut boikot himpunan Palestin macam budak-budak. Wan Faisal dan Ahmad Fadli Sari menyeru boikot Perhimpunan Solidariti Palestin. Mengejutkan kita sebagai umat Islam, katanya. Nampak tidak profesional, tidak islamik dan malah seperti budak sekolah. Ingatkan cukup sekadar permusuhan politik, tetapi demi Islam kita boleh bersatu. Namun ia tidak berlaku dan bukan sahaja tidak mengajak orang ramai menghadiri, lebih teruk dari itu mengajak umat Islam memboikot. Busuk dan jahat hati mereka. Pandangan pribadi jelas, mereka ini bukan berjuang untuk Palestin, tetapi tunjuk terpaling Palestin hanya untuk political mileage. Inilah yang dinamakan penunggang agama habis, rosak pemikiran bangsa Melayu. Kononnya, Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim tidak tegas dalam isu Palestin. Sedangkan saya tidak lihat Muhyiddin memberi komen yang lantang kepada Israel. Sama ada waktu menjadi Perdana Menteri, apatah lagi waktu menjadi pembangkang. Samalah macam Hamzah Zainuddin sendiri, sebagai ketua pembangkang sepi sahaja dalam isu-isu Palestin. Tapi Perdana Menteri ke-10 juga difitnah liberal. Permusuhan tidak berkesudahan hinggalah hilang nilai insan dan hilang semangat sesama Islam. Tragedi berlaku di Terengganu 30 tahun dahulu muncul kembali. Tidak boleh solat Imam UMNO, tak makan sembelihan UMNO dan bermacam-macam lagi. Kini bila mereka perlahan-lahan pengaruh melebar, kita sudah nampak bahawa negara ini akan menuju kepada pemerintahan Khawarij. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana parti itu mengetuai kerajaan nanti. Pastinya siapa yang tidak bersama mereka dengan kuasa yang ada, lebih teruk umat Melayu di negara ini berpecah. Sebenarnya bukan cara pemberian maklumat atau penerangan di media sosial untuk menyedarkan orang Melayu bahawa fahaman Khawarij ini bahaya. Fahaman Khawarij ini ada formulanya. Mungkin Anda ingat dengan menguasai medsos, sama ada di Facebook dan TikTok, kerajaan akan menguasai bangsa Melayu. Jelas ia satu kesilapan yang sangat besar. Nak pulihkan manusia yang sudah terhayal dengan candu agama, bukan menerusi perang di media sosial. Ia seperti manusia yang sudah dirasuk, mana boleh marah-marah sahaja. Kena ruqyah baru dia sedar. Samalah dengan mereka yang sudah terhasut dalam kalangan pengundi atas pagar. Mereka ini terhasut hingga perasaan benci kepada bangsa-bangsa lain semakin menebal. Yang kita tulis atau penerangan di TikTok sekadar untuk ilmu atau penerangan kepada pengundi putih, mereka yang tidak berpihak sahaja. Dengan ilmu atau knowledge yang kita dapat, boleh bantu untuk berhadapan dengan sesiapa yang mahu berhujah.
Dengan pengetahuan diberikan, boleh bantu dia berikan penerangan kepada kawan, keluarga dan anak-anak, atau juga sebagai pendinding dari dihasut hingga terasuk. Apapun, kita perlu selamatkan bangsa Melayu ini dari diperbodohkan hingga menjadi ekstremis, kata penulis ini, yaitu Norman Redzwan. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu bersatu dan pas macam budak-budak hasut orang boikot himpunan Palestin. Bye.